Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam siri pengajian secara di atas talian bagi subjek SYI 10503 Al-Faraid. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan sambung berkenaan jenis-jenis perwarisan, anwa'u al-irthi. Anak-anak pelajar sekalian, jadi anak-anak boleh buka buku daripada kitab Fiqh Al-Manhaji ataupun boleh lihat slide pembentangan yang telah Ustaz buat untuk pertemuan kali ini. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan bincang dua tajuk, dan untuk slide yang pertama ni kita akan bincang berkenaan dengan anwa'ul irsi, iaitu jenis-jenis perwarisan. Dan kita lihat nanzur anwa' al-irsi min haitsu الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب فقط. وأما هناك تقسيمات أخرى تتعلق بأنواع الإرث من غير هذين النوعين، ومنها الإرث بالرد والإرث بذوي الأرحام. Jadi anak-anak pelajar sekalian, kita akan lihat di sini jenis-jenis perwarisan ini dua sudut sahaja, iaitulah perwarisan dengan cara fardu dan juga perwarisan dengan cara nasabah. Walaupun di sana adanya pembahagian lain, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab faraid, ada yang mengatakan, ada yang mengkelaskan jenis-jenis perwarisan ini, perwarisan dengan cara rad, perwarisan dengan cara zawil arham. Jadi di sini kita akan tumpukan pewarisan secara fardu dan juga secara nasabah. Manakala pewarisan secara rad, kita akan lihat dalam tajuk khusus berkenaan dengan pewarisan apabila berlakunya lebihan, maka di sana akan adalah jenis pewarisan secara rad. Walhalnya pewarisan secara rad itu juga merujuk kepada irsun bil fardi. إذن عندنا نوعان من الإرث، وهو إرث بالفرض، وهما إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. Jadi kita ada dua di sini, pewarisan secara fardu dan juga pewarisan secara asabah. ما هو الإرث بالفرض؟ الفرض في اللغة يقال لمعان منها، من حيث اللغة الفرض يعني يأتي بمعان، وأمامنا هذا عندنا ثلاث معان للفرض. أولا الحز والقطع والتقدير. المعنى الأول للفرض هو الحز. الحز هذا قطع من غير فصل، iaitulah potongan. Potongan di sini dengan maksud potongan tapi tidak memutuskan. Potongan yang tidak memisahkan. Al-qat'u juga dengan maksud potongan, potong, putus. Wat-taqdiru, wat-taqdir nilaian, ketentuan ataupun nilaian. Takdir dengan maksud nilaian ataupun dengan maksud ketentuan. Wal fardu istilahan huwa an-nasibul muqaddaru syar'an lil warisi wa la yazidu illa bir raddi
ولا ينقص إلا بالعول. Manakala fardu dari sudut istilah yang dikehendaki dengan fardu dalam ilmu faraid ini, bukan dalam istilah ilmu lain, ilmu berkenaan dengan fardu bahasa lughah ke, tapi yang dikehendaki dengan maksud istilah. Maksudnya istilah di dalam ilmu faraid ini ialah nasib bahagian yang telah ditentukan al-muqaddaru min syar'an, daripada syarak, min syar'an min haitsu asy-syar'i lil warithi, kepada waris. Jadi fardu dari sudut istilah ini ialah habuan yang telah ditentukan oleh syarak untuk waris dan tidak bertambah, wala yazidu illa birraddi wala yanqusu illa bil aul, tidak bertambah illa birradd, melainkan dengan berlakunya rad. Ai haza an-nasibu la yazdadu illa idza hadasa hunaka mas'alatu ar-radd, hadasat hunaka mas'alatu ar-raddi wa huwa idza idza ma wazza'na qaddarna li kulli al-warathah min nasibihim wajada hunaka ziyadatun wa hazihi az-ziyadatu turaddu ala sahibi al-fardi walidhalika anna farda haula'i ashabil furud la yazdadu illa idza wajadat hazihi al-mushkilatu fayakunu nasibuhum yazdadu ala fardihim wala yanqusu illa bil auli, dan juga tidak berkurangan illa bil auli, ay anna nasibu haula'i la yatajawazu la yahsulu ala nasibihim al-mafrud لأن هناك وجدت مشكلة نقول بالعول، نقول بهذه المشكلة مشكلة العول، فيكون نصيبهم ينقص من نصيبهم. مثلا إذا وجد هناك من يأخذ مثلا نصفا وإذا زاد وإذا حدث العول لا يأخذ نصفا ولو كان مكتوبا عندنا أنه يأخذ النصف، ولكن إذا حدث العول يمكن أنه يأخذ أو أنها تأخذ الربع لا نصف. هذا إذا وجدت أو إذا حدث في المشكلة إذا حدثت مسألة al-auli. Jadi di sini bahagian yang ditentukan syarak ini tidak akan bertambah melainkan dengan berlakunya masalah rad dan tidak akan berkurangan melainkan berlakunya masalah aul. Baik, apa pengertian di sini? Yang ini kita akan lihat di dalam contoh-contoh. Sebagai contoh awalannya, masalah rad contohnya, idza mata rajulun wa taraka mata an bintin wa ummin, إذا نقسم في هذه المسألة إلى الورثة يكون للبنت نصفا، النصف للبنت وللأم السدس. ثم يأتي أصل المسألة من ستة للبنت النصف من ستة ثلاثة وللأم السدس واحد من الستة، واحد من الستة. والجملة لعدد فروض البنت والأم هي 4.
إذن يكون هناك زيادة اثنان زيادة. فإلى أين نقسم هذه الزيادة؟ إذن نرد على الأم وعلى البنت على جملة رؤوسهم، على نصيبهم. إذن 6 يكون 4، سيكون 4. ثم للبنت 3/4 وللأم الربع. 3/4 يزيد على النصف، وأما الربع يزيد على السدس. هذه صورة للمسألة الرد. Ini contoh bagi rod. Adanya lebihan 2 saham daripada 6 saham. Dibahagi kepada 3, separuh untuk anak perempuan dan 1 untuk ibu. Manakala 2 ni dibagi macam mana? Mengikut qadar ataupun nisbah. Untuk bintun 3/4, tidak lagi jadi 3/6. Untuk umun akan jadi 1/4. Ini contoh rod. Kemudian wala yanqusu illa bil aul, tidak berkurangan bahagian mereka ni melainkan bila berlakunya aul. Contoh bagi masalah aul ini ialah si mati meninggalkan matat an zaujin. Matat al mar'atu an zaujin wa ukhtin syaqiqah wa ukhtin li abin. Wa idza qassamna hadhihi المشكلة المسألة للزوج فرض الزوج النصف، ثم للأخت الشقيقة النصف. النصف يكون المشكلة تاما أو كاملة بالزوج أو وبالأخت الشقيقة. وأما أخت لأب فيكون لها السدس تكملة للثلثين. السدس 1/6. ثم بعدما قسمنا أصل المسألة يكون من 6 للزوج 3، للأخت الشقيقة 3، وللأخت لأب 1. Bila kita jumlahkan semua bahagian ini akan jadi 7. Jadi di sini terpaksa kita kena angkatkan untuk kita memberi keadilan kepada semua. Terpaksa kita tinggikan nilai 6 tadi kepada 7. 6 ila 7. Yakunu az-zawju 3/4. Jadi suami akan dapat 3/7, tidak lagi 3/6. Jadi bahagian suami akan menjadi berkurangan. Bahagian ukhtun syakikah juga sahamnya akan berkurangan 3/7, tidak lagi 3/6. Tak sampai dah separuh. Kemudian ukhtun li abin juga akan berkurangan menjadi 1/7. Menjadi as-subu'. Apabila begitu, semua bahagian yang diperolehi oleh zaujun, ukhtun syakikah dan juga ukhtun li abin akan menjadi yanqus, akan menjadi berkurangan. Itu maksud fardu ini, fardu mana? 1/2, 1/6. Wala yazidu illa birradi wala yanqusu, tidak akan berkurangan 1/2, 1/2, 1/6 illa bil aul, melainkan bila berlakunya masalah aul. Ini sebahagian daripada contoh. Summa nanzur ila furud muqaddarah fi kitabillahi azza wa jalla. Hunaka 6 من الفروض المقدرة المكتوبة في القرآن الكريم. أولا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. Baik, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, ada 6 fardu yang telah disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa yang telah kita bincangkan dalam perjumpaan yang lalu. Jadi inilah kalau kita dapat ingat kesemua ni, sudah padan, sudah memadai.
Tetapi di sana adanya kaedah-kaedah lain untuk mengingat macam mana nak mengingat ni. Sehinggalah adanya kaedah-kaedah yang disebut wa yuqalu fiha dan dikatakan di dalam 6 fiha ai fi hazihi as-sittah fi hazihi al-furud as-sittati an-nisfu was-sulusani. An-nisfu was-sulusani. Separuh, 1/2, sulusan 2/3. Wa nisfuhuma, separuh 1/2 dan separuh 2/3. Merujuk kepada separuh 1/2, 1/4 dan separuh 1/3 dengan 2/3 dengan maksud 1/3. Separuh daripada 2/3, iaitulah 1/3. Wa nisfu nisfihima, dan separuh kepada separuh. Separuh kepada separuh maksudnya separuh kepada 1/4 ialah 1/8 dan separuh kepada 1/3 ialah 1/6. Jadi kita ada di sini 6 juga, 1/2, 2/3, 1/4, 1/3, 1/8, 1/6. Juga merujuk kepada makna yang sama. Ini cara takbir di kalangan ulama fardiyun, ulama fardiyin, ulama faraid, bagaimana mereka nak mempelbagaikan cara untuk mengingat. Wa yuqalu aidan, dan di sana juga dikatakan untuk 6 fardu ni ar-rubu'u was-sulusu. Ar-rubu'u was-sulusu 1/4, was-sulusu 1/3, wa dhi'fu kullin, dan gandaan dua setiap daripada semua ni, ganda kepada 4, ganda 1/3, ganda 1/4. Dhi'fu kullin maksudnya ganda, 2 kali ganda untuk 1/4 ialah 1/2. 2 kali ganda untuk 1/3 ialah 1/6. Wa nisfu kullin, dan separuh daripada kesemua. Separuh daripada 1/4. Dan juga separuh kepada wa nisfu kullin, dan separuh kepada 1/3. Wa dhi'fu kullin. Okey, salah sini. Wa dhi'fu kullin, dan sekali ganda setiap, 2 kali ganda setiap daripada 1/4 dan 1/3. 2 kali ganda 1/3 ialah 2/3. Salah sini 2/3. Wa nisfu, dan separuh setiap daripada 1/4 dan 1/3. Maksudnya separuh 1/4 ialah 1/8 dan separuh daripada 1/3 ialah 1/6. Jadi di sana akan menghasilkan juga 6 fardu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walhasilnya apa-apa takbir pun yang digunakan ataupun awak guna kaedah yang awak sendiri nak mengingat macam mana. Ada orang mengingat dengan cara menggunakan sifir 2. Ada orang mengingat menggunakan cara sifir 3. Dia di sini ada pembawah 2, ada pembawah 3. Contoh pembawah 2 di sini ialah pembawah yang 2 boleh dibahagikan dengan sifir 2. Antara fardu yang boleh dibahagikan dengan sifir 2, pembawahnya ialah 2, 4, 8 dan juga 6. Kalau nak bahagi dengan sifir 2. Dan ada kaedah yang digunakan dengan membahagi dengan sifir 3. Pembawahnya berdasarkan pada sifir 3. 3, 3, 6 juga boleh dibagikan dengan sifir 3. Jadi pelbagai kaedah yang digunakan. Jadi apa yang penting untuk kita fahami di sini ialah 6. Tidak lari fardu dalam Quran ini daripada 6 perkara ini sahaja. Kat mana pun kita pergi, negara mana pun, 6 ini sahaja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gambar rajah yang menunjukkan kesimpulan daripada fardu yang disebut di dalam Al-Quran, bila kita lihat Al-Furud Al-Muqaddarah ada 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3 dan juga 2/3. Jadi Ustaz harap semua ni benda yang bakal kita tempuhi, dan antara fardu-fardu yang perlu ada dalam kepala kita selain daripada 6 fardu ni. Kalau kata berapa untuk bahagian isteri, dia kata untuk bahagian isteri 1/7. Ada ke tidak 1/7 di sini? 1/7 sini tidak ada, melainkan orang kata ini nombor 6, nombor 7 ni.
Mana dia kata, ini nombor 7 ni. Tak, ini angka Arab. Ini 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3. Tidak ada 1/7. Kalau orang katakan untuk ibu 1/8. 1/8 ada, tapi adakah betul untuk ibu 1/8? Untuk ibu siapa? Ibu kepada si mati, tak kena 1/8 tu. Jadi, benda-benda ni, fardu-fardu ni, perlulah kita menghafaznya dan kita akan bermain dengannya sepanjang pengajian kita di dalam pengajian madah faraid ini. Dan di sana adanya fardu yang ditentukan qada nilainya fil ijtihad, di dalam ijtihad. Di sini maksud ijtihad di sini ialah ijtihad para sahabat. Sehinggalah ada di antaranya yang disepakati dan dijadikan sebagai ijma'. Jadi fardu yang ditentukan secara ijtihad ada satu sahaja, iaitulah sulusul baqi. Apa maksud sulusul baqi? Sulus ini adalah 1/3. Al-baqi maksudnya 1/3 daripada al-baqi. 1/3 setelah diagihkan kepada sahibul fardi, kemudian 1/3 baki ni bolehlah kepada boleh kepada orang yang dapat fardu yang di sini ada 2 saja, iaitu fi mirasil jaddi ma'al ikhwah, dalam pewarisan jad berserta dengan saudara-saudara. Jadi jad akan ada antaranya akan dapat 1/3 baki. Kemudian yang keduanya mirasul ummi ma'al abi wa ahadiz zaujaini. Pewarisan ibu berserta dengan bapa dan juga salah satu pasangan. Ada di kalangan waris tu tiga orang utama ini, yang mana dengan syarat tidak ada si mati tidak ada anak lelaki ke perempuan ke tidak ada cucu, yang mewarisinya ialah ibu, bapa dan juga salah satu daripada pasangan. Jadi di sini siapa yang dapat 1/3 baki? Ibu di sini akan dapat 1/3 baki dalam kes yang dinamakan sebagai kes umariyatani. Kes ni dipanggil umariyatani. Iaitulah 2 masalah yang berlaku di zaman Saidina Umar ataupun juga dinamakan sebagai kes gharawiyani ataupun gharawiyatani. Yang mana 2 kes ini begitu glamour lah, kalau kita kata glamour, mempunyai tanda di zaman pemerintahan Saidina Umar, Umariyatani, sehinggalah disandarkan kes ini dengan nama Umar, 2 kes di zaman Saidina Umar. Jadi di sini asalnya ibu akan dapat 1/3, tetapi setelah berlakunya perbincangan, para sahabat memutuskan untuk ibu 1/3 baki. Jadi di sini fardu ini ditentukan secara ijtihad para sahabat. Baik. Kemudian itu maksud perwarisan secara fardu. Pewarisan secara fardu, kita melihat apa maksud fardu. Kemudian kita melihat fardu tu tidak berkurangan dan juga tidak bertambah, melainkan bila berlakunya aul. Kalau berlakunya aul, berkuranganlah fardu. Kemudian kalau berlaku rod, maka bertambahlah fardu tersebut. Kemudian jenis yang kedua, an-naw'u tsani min anwa'il irsi al-irsu bil at-ta'sib, bil at-ta'sib atau bil asabati. Taksib itu pula apa dia? At-taksibu masdaru as-saba yu'assibu. As-saba yu'assibu. Fahuwa asibun. Wa yujma'ul asibu ala asabatin. Taksib ini adalah masdar kepada kata kerja as-saba. Yu'assibu. Fahuwa asibun. Wal asabatu lughatan, asabah dari sudut bahasa. Apa maksud asabah dari sudut bahasa? Iaitulah qarabatur rajuli li abihi. Qarabah, kerabat kepada seorang lelaki ataupun kerabat lelaki ni maksudnya anak beranak, adik beradik lelaki, li abihi, sebelah bapa, yang sebelah bapa.
Maksudnya kalaulah sebelah bapa ni ialah adik-beradik ataupun bapa saudara, adik-beradik ayah, kerabat yang mempunyai hubungan dengan ayah, kerabat lelaki yang mempunyai perantaraan dengan si mati melalui ayah. Mana si mati mayyitun, si mati abun. Siapa yang berhubungan dengan abun ni melalui ayah? Yang mana jantinanya ialah lelaki. Contohnya adik-beradik. Adik-beradik dengan si mati melalui perantaraan ayah. Bapa saudara dengan si mati, amun juga melalui perantaraan ayah. Akhun syakik kan. Ataupun akhun li abing, ayah ada isteri lain, ada anak lelaki daripada mak tiri dengan ayah ni, ada akhun dipanggil dia akhun li abing. Kemudian dengan ayah juga ada hubungan jad, datuk dengan ayah dengan si mati. Jadi semua qarabatur rajuli, kerabat lelaki, li abihi, sebelah bapanya yang ada hubungan dengan si mati melalui perantaraan bapa. Inilah yang dimaksudkan asabah pada bahasa. Jadi asabah pada bahasa ni ialah lelaki-lelaki yang mempunyai hubungan dengan si mati melalui perantaraan ayah. Kalau mak saudara macam mana? Mak saudara tu bukan asabah lah. Sebab kalau kita lihat di dalam pembahagian atau pusaka, ibu saudara ni bukanlah golongan asabah. Ini maksud pada bahasa. Kenapa dinamakan dengan nama ini? Summu bihadzal ismi li'annahum asabu bihi. Ai ahatu bihi. Asabah ni kalau kita lihat di dalam masalah berkaitan dengan taharah, asaib al-masfu 'alal jabirah wa 'alal asaibi. Menyapu di atas jabirah. Jabirah ni maksudnya jabirah pembalut wal asaib. Pembalut luka asaib ini termasuklah juga yang dimaksudkan dengan asaib ini al-amaim, iaitu amaim serban. Serban ni maksud benda yang membalut, benda yang menguatkan. Jadi dinamakan mereka semua ni dengan nama asabah kerana mereka memperkukuhkan mereka menjadi kukuh, mereka memperkukuh, menyokong orang ni bihi dengannya. Jadi mereka akan jadi dengan adanya pak saudara, dengan adanya ayah, adanya datuk, adanya adik-beradik, akan jadi gagahlah orang tu. Macam pembalut luka. Kita bila luka atau patah, adanya pembalut, maka orang yang terlibat dengan luka tu akan menjadi kuat. Gagahlah dia, beranilah nak angkat tangan. Ai ahatu bihi, itulah mereka meliputi dengannya. Wa kullu mastadara haula syai'in, setiap benda yang berputar. Kullu istadara ala syai'in haula syai'in faqad asaba bihi. Maka benda itu akan memperkukuhkan, menjadi kukuh, menjadi kuat dengan benda yang meliputi, yang membalutnya. Wa minhul asaibu, daripadanya dah keluarnya perkataan asaib, pembalut-pembalut, ay al-amaim, iaitulah dengan maksud serban. Waqila, dan ada pendapat yang mengatakan sumu asabatan, mereka dinamakan sebagai asabah litaqawi ba'dihim bi ba'din, kerana saling memperkuat antara satu sama lain, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Adik-beradik menyokong anak ke, ataupun pok-pok saudara, bapa saudara, amun menyokong anak-anak saudaranya, dan begitulah antara mereka, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Minal asbi wa huwa asyaddu wal man'i, dengan maksud asyaddu, kukuh dan juga menahan, memperkukuh dan juga mempertahan. Itu maksud asabah ini. Macam seorang lah, kalau dia ada asabah, golongan asabah, jadi gagahlah dia kerana ada penyokong yang memperkukuhkan kedudukannya. Itu dari sudut bahasa. Wal asabatu istilahan, asabah dari sudut istilah pula ialah huwa man ya'khuzu kullal mali idzan farada. Sekejap kerana nak sambung bateri.
Wal asabatu istilahan. Dan asabah dari sudut istilah pula ialah huwa man ya'khudhu kullal mali idzan farada. Iaitulah orang yang mengambil, yang mewarisi seluruh harta apabila ianya bersendirian. Kalau dia seorang diri, maka dia mengambil keseluruhan harta si mati. Maksudnya dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati kalau dia seorang diri. Misalu al-awwal mata an ibnin. Contohnya seorang mati meninggalkan seorang mati meninggalkan seorang anak lelaki. Jadi anak lelaki itulah yang akan mengambil semua, yang mewarisi semua harta seorang diri, tidak ada orang lain dah. Sebab tidak ada waris lain, dia seorang saja. Au ya'khudhu ma abqahu ashabul furudi idza lam yanfarid. Ataupun dia mengambil, dia mendapat apa yang ditinggalkan baki oleh ashabul furud, oleh orang-orang yang mempunyai fardu. Iaitulah sahibul fardi, ashabul furud. Iaitulah sama ada ibu ke bapa ke. Idza lam yanfarid, bila mana dia tidak berseorangan diri. Maksudnya ada orang lain yang mendapat fardu dan dia ni adalah orang yang mendapat asabah. Contohnya, misalu mata an ummin wa banin. Seorang meninggalkan ibu dan juga anak lelaki. Wa yasqutu, dan orang yang mendapat asabah ini ialah orang yang gugur. Idza lam yabqa lahu syai'un, bila tiada berbaki baginya sedikit pun. Ba'da ashabil furud, setelah ditolak diberikan kepada ashabil furud. Mana selepas daripada ashabul furud mengambil bahagiannya, tiba-tiba tidak ada baki. Jadi bila tidak ada baki, orang yang mendapat asabah ni tiadalah bahagiannya daripada harta peninggalan si mati. Ada kalau macam tu, kesianlah anak. Anak bila dapat asabah macam mana? Yang tu lain. Ini dalam masalah ni bukan semua, dalam masalah ni bukan semua orang yang dapat asabah ni bernasib seperti ini. Contohnya anak si mati, walau banyak mana pun orang yang mendapat fardu, akan ada bahagian baki untuk anak yang mendapat asabah. Ini dalam masalah kes ini, kes selain daripada anak. Misalu matat an zaujin, seorang perempuan mati meninggalkan seorang suami, wa ukhtin syaqiqatin wa akhin li abin. Seorang mati meninggalkan suami, ukhtun syaqiqah dan juga akhin li abin. Suami, kakak seibu sebapa, kakak kandung dan juga abang sebapa. Jadi macam mana? Contoh ni kalau kita lihat di dalam penyelesaian secara berjadual, inilah keadaannya. Ibnun, si mati yang pertama, contoh mataan ibnin, si mati meninggalkan anak lelaki. Jadi anak lelaki ni adalah golongan asabah, dia akan mendapat kullal mal, ya'khuza kullal mali. Maksudnya kalau ayahnya ada sejuta lah dia dapat. Kalau ayahnya ada 10,000 lah dia akan dapat. Kalau ayah dia tinggal 1%, maka 1% lah dia akan dapat. Semua harta akan diambil oleh anak lelaki kalau tidak ada waris lain. Maksudnya izan farada, bila mana dia berseorangan diri. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan lain selain daripada dia ni. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, semati tidak ada ibu. Maksudnya dia tidak ada nenek, tidak ada datuk. Ayah dia meninggal ataupun ibunya meninggal, hanya dia seorang saja yang menjadi waris kepada si mati. Contoh yang kedua, mataan ummin wa banin, seorang mati meninggalkan ibu dan juga anak lelaki. Yang ni setelah mana diambil oleh ashabul furud, dia akan ambil baki. Ini contoh yang kedua, dia akan mengambil baki setelah mana ditinggalkan oleh ashabul furud. Di sini siapa dalam contohnya ashabul furud? Ibulah ashabul furud di sini. Iaitulah sahibul fardi 1/6. Ibu akan dapat 1/6.
Kemudian ibnun akan dapat asabah. Jadi pembawah 1/6 ni akan naik jadi asal masalah. Ini dinamakan sebagai aslul mas'alati. Aslul mas'alati. Ini fardu. Dalam ruangan al-fardu. Jadi ibu akan dapat 1 daripada 6 dan baki ialah 5 daripada 6. Jadi anak akan mendapat baki setelah ditinggalkan oleh sahibu fardin. Kemudian contoh yang ketiga, matat an zaujin, seorang perempuan mati meninggalkan suami, wa ukhtin syakikatin wa akhin li abin, ukhtun syakikah dan juga saudara sebapa. Jadi di sini kalau kita lihat tidak semestinya adik-beradik lelaki itu kuat. Di sini adik-beradik lelaki ada, tetapi adik-beradik lelaki tidak mendapat bahagian daripada harta pusaka. Kerana tidak ada lebihan setelah ashabul furud mengambil bahagiannya. Siapa dia ashabul furud? Zaujun ashabul furud. Ukhtun syakikah ashabul furud. Jadi di sini zaujun akan dapat 1/2, ukhtun syakikah akan dapat 1/2 dan akhun li abin. Oleh kerana dia ni berlain ibu bapa yang sama dengan si mati. Jadi si mati dengan ukhtun syakikah ni ialah adik-beradik kandung. Si mati dengan akhun li abin ni inilah adik-beradik tiri sebapa. Maksudnya bapa yang sama, bin yang sama, tetapi dua-dua, tiga-tiga orang ni bin yang sama. Si mati binti, katakanlah Minah binti Dalah. Kemudian suami dia anak orang lain lah, mana bukan orang asing lah. Mana orang asing yang ada hak dengan sebab perkahwinan. Kemudian ukhtun syakikah ni namanya Aisyah binti Dalah juga. Binti yang sama. Akhun li abin ni katakanlah Qasim bin Dalah juga. Tetapi oleh kerana mak lain. Yang ni mak lain maksudnya saudaranya hanyalah sebapa sahaja dengan si mati. Kalau hak ukhtun syakikah ni seibu dan sebapa dengan si mati. Jadi cara pengagihannya, cara pewarisannya adalah berbeza dengan sebab perbezaan hubungan kerabat itu kuat dan juga lemah. Maksudnya yang ada hubungan dengan si mati melalui perantaraan ibu dan bapa lebih kuat daripada perantaraan bapa sahaja. Jadi di sini ukhtun syakikah akan mendapat 1/2, akhul li abin akan mendapat asabah. Tapi dalam kes ini zaujun dapat 1/2, separuh. Ukhtun syakikah separuh. Jadi sudah menghabisi harta pusaka. Bila sudah menghabisi, tidak ada lagi kosong. Tidak ada lagi habuan yang ditinggalkan, melainkan la syai'a. Tidak ada sesuatu pun yang berbaki. Ini nasib orang yang mendapat asabah apabila tiada baki untuk diwarisi secara asabah. Kemudian dalam contoh-contoh yang telah kita berikan ini, telah kita fahami bagaimana kaedah untuk bahagi apabila bertembung dua cara pewarisan ini. Yang mana kita sebut tadi, irsun ada dua, irsun bil fardi wa irsun bil asabati. Jadi bila bertembung antara dua ni, di manakah antara waris-waris yang kita nak dahului? Sama ada waris asabah ataupun waris fardu. Jadi di sini taqdimu ashabil furud fil irsi. Mendahulukan, mengutamakan ashabul furud di dalam perwarisan. Maksudnya kita kena beri dulu fardu kepada ashabul furud, kemudian asabah dapat kemudian. Maksudnya dapat akhir sekali. Last sekali lepas dia bagi bahagian fardu, barulah baki itu boleh kepada ashabul asabah. Iza jatama'a fil warasati asabatun, bila berhimpun di dalam kalangan waris adanya golongan yang dapat asabah. Wa ashabu furudin, dan berhimpun bersama dengan waris ni adanya ashabul furud. Quddima fil irthi ashabul furudi alal asabati. Didahulukan, kena utamakan dalam perwarisan, diutamakan ashabul furud dahulu ke atas asabah, ke atas ashabu asabah. Jadi di sini utamakan dahulu beri kepada ashabul furud.
Ashabul ansabah kemudian barulah ambil baki kalau adanya baki. Amalan ini adalah kerana beramal sebagai praktik kepada biqaulihi alaihi salatu wassalam. Alhiqul faraidha bi ahliha. Hadis ni kita dah jumpa dalam perbahasan yang lalu. Hubungkanlah, berikanlah fardu-fardu itu kepada ahlinya, kepada yang layak yang mendapat fardu ini, yang layak mendapat fardu ini. Fama baqiya fali awla rajulin zakarin. Maka mana-mana yang berbaki, maka untuk yang terlebih utama daripada kalangan lelaki. Jantang yang tulen, lelaki yang tulen. Maksudnya setelah diambil oleh ashabul furud, ashabul ansabah menyusuli mendapatkan baki daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, itulah dia jenis pewarisan yang kita sebut tadi. Kita ambil dua jenis pewarisan ini saja, dan melalui dua jenis pewarisan inilah kita akan kembangkan pewarisan nanti. Ada ashabul furud, ahwal ashabul furud. Kemudian kita akan lihat juga tajuk perbincangan berkenaan dengan asabah, jenis-jenis asabah, siapakah yang mewarisi secara asabah dan bagaimanakah kaedah mewarisi sekiranya golongan asabah ini berhimpun ramai. Jadi yang ini kita akan lihat secara lebih lanjut lagi dalam perbincangan kita yang akan datang ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan lihat waris-waris. Al-warisuna minar rijal wal warisati minan nisa. Waris-waris lelaki dan juga waris-waris perempuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.